Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okay, saya Abang Syad daripada tim Fast Trade Strategy, Fast Trade Trading Strategy. Okay, malam ni saya nak terangkan bagaimana menggunakan TradingView untuk screen counter-counter yang berpotensi yang sebelumnya dalam keadaan pasif dan menuju dan menjadi semakin aktif. Okey, saya tunjukkan. Okey, ini adalah TradingView stock screener. Okey, sebelum nak menggunakan TradingView stock screener ni, kita kena fahamlah fungsi TradingView stock screener ni. TradingView stock screener ni dia ada beberapa tempat untuk save. Contohnya yang ini, yang di sebelah kiri ni ialah untuk save column. Maksudnya ini untuk save column. Jadi kolom-kolom yang kita dah set di sini, kita dah set semua kolom-kolom sini. Contoh macam ini, kita ada last, open, high, low, rating, volume price, average, volume, 10 days. Jadi apa-apa yang kita dah set sini, kita akan save di sini. Jadi apa yang kita buat ialah kita save as, kita save lah apa-apa nama. Jadi kita akan save. Jadi yang ini adalah untuk tujuan nak save kolom yang ada di atas ni. Okey, untuk save kita punya filter setting. Jadi kita save dekat sini. Jadi apabila kita dah set, kita akan masukkan semuanya dekat situ. Okey. Jadi macam mana kita nak set kita punya filter tu? Okey, sama dengan apa yang saya dah beritahu lah sebelum ni. Cara-caranya ada di dalam link yang saya share tu. Dalam link yang saya share tu, dia ada cara-cara dia, cara-cara macam mana untuk membuat screen lah. Okey, cara kita nak screen. Okey, dekat sini ada. Dekat sini dah diberikan dia punya cara dia. Maksudnya kita akan scan counter menggunakan TradingView screener. Maksud kita akan filter. Pertama, kita scan volume semasa antara 3 hingga 10 ataupun 15 juta lah. Yang ini kita boleh adjust lah. Antara 10 hingga 15 juta kita boleh adjust yang mana yang kita rasa ni. Selepas tu kita akan scan volume average untuk 10 hari ni antara 1 hingga 10 juta. Jadi kita akan ambil range dia antara 1 hingga 10 juta dan harga pula antara 0.3 hingga 0.95. Kalau kita nak adjust pun kita boleh adjust. Kita nak adjust lebih daripada RM1 pun boleh, RM1.50 ke apa ke. Jadi kita boleh adjust lah ikut cita rasa kita. Volume weighted moving average ni, kita akan set dia kurang daripada last price. Jadi kalau volume moving volume weighted moving average ni, kalau dia kurang daripada last, maksudnya last price tu dah memotong dia punya average, bermaksud kita ada segena untuk ni lah, segena untuk buy lah. Dan float pula antara 500 lah. 500 kita ambil yang ringan ke sederhana, dan chain besar daripada kosong lah. Yang chain ni pun tak penting sangat lah. Kalau nak masuk boleh, tak masuk pun tak apa. Okey, penggunaan dia daripada senarai tersebut, maksudnya daripada senarai yang kita buat tu, kita akan dapat senarai tu. Daripada sini kita akan dapat senarai dia. Jadi kita akan dapatlah senarai macam ni. Dapat Elsoft, Seldur, Melawa, EIG, Mobilia, SBC Corp, Capnet, Hexin semua ni. Kita dah dapat senarai ni. Apa yang kita perlu buat, kita gunakan indikator yang baseline tu. Kita nak tengok sejarah volume untuk counter ni, macam mana rupa dia. Macam tu. Jadi daripada situ kita akan tengoklah daripada senarai tersebut. Kita akan check volume sama ada pernah berada di bawah baseline putih. Maksudnya sebelum tu memang tidak aktif. Sekarang dia berada di antara baseline putih dan merah. Maksudnya counter ni dah mulai aktif. Jadi counter-counter ni yang kita nak tangkap, kita masukkan dalam watchlist kita. Kita tahu counter ni mungkin dalam masa beberapa hari dia akan boom. Jadi masa ni lah kita bersiap sedia lah dengan watchlist ni. Jadi bila dapat signal ni, kita tak banyak fikir panjang.
Jadi bila dapat je signal, kita dah tahu dah counter ni nak boom, jadi kita masuk. Awal-awal kita dah ada confirmation, kita akan masuk. Jadi tak perlu nak kena cari news kat sana, tanya kawan, tanya siapa-siapa apa semua, tak perlu. Sebab kalau kita lambat, kita tertinggal. Harga dah sampai kat pucuk dah. Jadi kita kena ni lah. Jadi daripada situ kita akan menyangkakan counter ni akan berlakunya climate price movement lah, dan volume dia akan menjadi agresif. Jadi bila kita dah yakin, kalau siapa yang cakap, dia mungkin boleh membuat speed trap lah. Speed trap ni yang selalu saya bagi istilah tajur lah. Kita pasang speed trap. Di mana tempat kita nak pasang ialah tempat yang kita nak pasang tu mestilah di resistant, di atas resistant. Maksudnya kita nak buat breakout trap. Maksudnya kita tunggu breakout, jadi kita trap dekat atas punya resistant tu. Kalau katakan besoknya berlaku gap up, dan gap up dia memotong dia punya resistant, masuk counter tu akan berlaku price boom lah. Dia price tu dah bergerak dengan laju. Maksudnya kita punya keuntungan tu dapat dalam masa yang singkat. Jadi bila dia dah membuat pullback, sedikit pullback atau retracement kan, jadi kita dah boleh BE siap-siap dah. Kita BE siap-siap, jadi kita dah boleh. Jadi ataupun kita tunggulah, kita tunggu signal. Kalau kita rasa tak pandai nak buat speed trap, kita tunggu signal je lah. Kita dapat signal 2 kali buy volume tu, kita dah boleh masuk lah. Okay, jadi macam mana kita nak screen? Yang setting tu apa yang ada dalam tu lah. Setting dia sama. Maksudnya volume antara 3 juta hingga 15 juta ataupun 10 juta kita boleh adjust. Jadi kita akan set. Jadi macam mana kita nak set? Sama ada kita type jumlahnya kat sini, atau kita tarik dia punya sliding ni. Dia kan ada sliding ni, kita tarik lah kiri kanan kan, kita boleh tarik lah. Macam tu. Kita boleh tarik. Kalau malas nak tarik, kita type saja. Macam tu. Okey. Lepas tu dia punya average volume dia adalah 10 untuk 10 hari. Jadi kita set lah 1 juta hingga 15 juta. Okay, kita akan set. Yang ini volume ni mungkin kita akan set sampai 10 juta saja. Okey. Lepas tu dia punya share float dia lebih kurang dari 500. Lepas tu dia volume weighted moving average ni kita akan buat below lah. Kita buat below last. Lepas tu dia punya price dia, last price dia antara 0.3 hingga RM1. Jadi kita boleh play around lah. Jadi setting dia lebih kurang macam ni je. Jadi bila kita dah dapat setting tu, lepas tu apa kita buat? Kita save. Kita save dekat sini, save as, kita masuklah apa-apa nama, sejarah volume list. Okey, contoh kita pun save. Bila dah save, kita akan dapat senarai dia macam ni. Macam tu. Kita akan dapat senarai dia yang macam tu lah. Okey, kita akan dapat senarai yang macam tu. Okey, kita dapat senarai macam tu. Lepas tu kita save. Okey, lepas tu jadi daripada senarai ni kita akan go through one by one lah. Kita akan go through Elsoft, Salute, Malewa, EIG, SPC Corp, Capnet, Hexin. Jadi kita akan go through lah. Kita akan go through satu-satu. Jadi apa yang kita nak adalah, contoh katakan kita nak check counter EIG. Jadi kita kat EIG ni, nanti kita akan pergi dekat sini, kita type lah counter EIG ni, EIG. Okey, kita tengok counter EIG. EIG ni bila nak tahu macam mana, apa yang kita perlu buat, kita akan scroll ke belakang. Okey, yang ini dia punya kuning ni saya dah disablekan dia. Sebab bukan apa, kalau kita ada yang kuning ni, kita ada yang ini, dia akan mengganggu kan. Dia akan jadi dia akan compress jadi kecil. Jadi sebab kita susah nak tengok, kita boleh disablekan dia. Kita disablekan. Yang ni label ni sebenarnya dah silap. Sebenarnya ni baseline 3, tapi label ni dah tersilap. Jadi kita tick yang ni. Jadi kita buangkan dia dulu. Bila nak pakai baru kita tick balik. Jadi kita nampak dia ni lah. Jadi mudah lah kita nak tengok. Jadi kita boleh tengok sejarah dia. Jadi counter ni memang dah lama, counter ni memang dah lama sendu lah, counter ni dah lama tak aktif.
Jadi bila kaunter ni dah lama tak aktif, apa yang kita perlu buat ialah kita nampak dia dah lama tak aktif, tiba-tiba dia telah berlaku aktif. Jadi kita dah nampak dia semakin aktif, semakin aktif, semakin aktif, semakin aktif. Jadi kenapa sekarang ni dia berlaku aktif? Maksudnya dia melebihi daripada baseline yang putih ni, sebab company ni dah semakin bagus. Jadi bila company ni dah semakin bagus, mungkin dia ada berlaku pertukaran management atau dapat projek ataupun apa-apalah, perkara-perkara yang positif yang berlaku dalam company ni. Jadi company ni dah semakin bagus. Bila company ni dah bagus, jadi internal investor yang tahu content yang bagus, dia orang dah beli dululah. Contoh macam dia punya director, dia punya saudara mara, kawan-kawan, dia punya staff, apa semua kan. Jadi diorang dah pulun dululah, dia akan beli. Jadi that's why harga tu dah bergerak. Tetapi harga tu tak bergerak terlalu tinggi sebab jumlah volume tu tak cukup tinggi, sebab hanya internal saja. Retail belum masuk, jerung belum masuk. Jadi apabila berita ni dah sampai kepada orang luar pun dah tahu, sebab quarter report pun dah keluar, rumours pun dah keluar, apa semua dah keluar. Jadi jerung dah tahu. Jadi apabila jerung tahu, jerung akan pulun dan siap-siap daripada bawah. Dia akan siap-siap dikutip habis lah. Jadi bila kita dah nampak macam ni, apa yang kita perlu buat ialah kita kena bersedia lah. Kita bersedia. Kita pun bersedia. Kita akan tengok. Jadi kita akan tengok, bersedia, kita masukkan kaunter ni dalam watchlist. Kita bersedialah untuk beli kaunter ni. Jadi kita masuk dalam watchlist. Jadi bila masa kita nak beli adalah apabila berlaku keadaan di mana kalau sebelum ni kaunter ni nak dapatkan 3 juta pun ambil masa 1 hari. Kadang-kadang 1 hari pun tak mampu dapat 3 juta. Tetapi pada waktu pagi, dia boleh volume dia boleh naik 3 juta dalam sekelip mata. Maksud dalam masa beberapa minit, atau dalam masa 10 minit, 15 minit, atau dalam masa setengah jam, dia mampu mencecah baseline putih tu dalam masa yang sangat singkat. Jadi apabila berjumpa keadaan macam tu, jadi jangan tunggulah, kita pun masuklah. Sebab kita dah tahu dah, dia telah melintas border. Bila dia dah melintas border tu, jadi kita masuklah. Jadi kita buat confirmation lagi ialah dengan menggunakan volume spike punya indicator lah. Dekat situ kita boleh nampak lah indikator tu sudah berlaku sudah berlaku kenaikan. Kita nampak dia punya. Jadi kalau siapa yang baca nota tu, okey, yang nota yang saya dah berikan, ini adalah nota tentang volume price action. Jadi tak nak cerita panjang-panjang. Ini boleh baca sendiri. Apa yang saya nak tekankan yang sini ialah kita kena kenal dengan price dan volume ni. Jadi kita kena kenal. Kita tahu keadaan kalau price ni naik tinggi dan volume ni pun tinggi, itu ialah keadaan normal. Maksudnya tak ada manipulated, memang genuine punya. Memang okay, baguslah dia punya movement dia tu. Tetapi kalau berlaku price naik tinggi tetapi volume dia kecil, volume dia tak melepasi pun dia punya average volume dia dan sangat kecil, itu bahaya. Sebab kenaikan tu disebabkan oleh manipulasi daripada jerung ke siapa-siapa ke yang membeli pada harga market. Dia tak queue pun, dia beli, dia push bagi harga naik. Jadi kalau dia jumpa keadaan macam tu, janganlah kita nak berani-berani masuk. Sebabnya volume dia tak disupport oleh volume. Jadi jangan cari pasal lah. Tetapi akan berlaku keadaan yang mana volume dia tinggi tapi harga tak naik-naik. Jadi yang ini adalah dalam keadaan apabila antara seller dengan buyer ni sama-sama kuat. Bermaksud apabila ada orang, asal ada beli, ada orang jual. Asal ada orang beli, ada orang jual. Ada orang jual, ada orang beli. Jadi harga tu tak boleh nak naik, tapi volume meningkat. Volume dia meningkat. Jadi kita dalam keadaan ni ialah kita cuma get ready saja. Kita tenang, kita get ready. Kita tengok harga tu nak pergi ke mana. Kalau harga tu kita nampak nak terjun, kita belah lah. Kalau harga nak naik, kita ride lagi lah. Jadi kita kena tengok. Okey, lepas tu ini ialah keadaan yang paling penting. Sebab di dalam ni ada signal buy.
Jadi kena alert dah. Jadi keadaan ada signal buy dalam ni, kita nampak volume ni semakin meningkat. Dia akan ada new higher volume. Volume ni daripada pendek dia semakin panjang, semakin panjang, semakin panjang. Jadi itu yang kita nak. Jadi itu yang kita nak. Jenis-jenis macam ni lah. Macam tu. Dia semakin panjang, semakin panjang. Jadi harga semakin lama semakin naik, semakin naik. Jadi apabila kita dapat je early birdnya signal kat sini, kita dapat yang sini, kita dapat yang kedua, maksudnya kita dah boleh entry lah. Janganlah tunggu lama lagi kan. Sedangkan counter tu memang counter yang dah ada dalam watchlist kita. Memang counter tu ialah counter yang dah lama dah lama tak aktif, dan dia aktif. Jadi dia nak pergi ke fasa agresif. Counter tu akan boom. Jadi dapat je signal ni, kita masuk terus lah. Dan kita dah ada banyak confirmation. Maksudnya confirmation yang pertama tadi, kita dah nampak volume dia dah cross line putih tadi. Volume dah cross line putih tadi. Dekat sini volume ni dah cross line putih ni. Volume ni dalam sekelip mata dia dah cross line putih ni. Macam ni dalam masa yang singkat. Jadi di sini kita dah boleh get ready untuk buy lah. Kita cuma dah cari confirmation je kalau ada. Kalau tak ada pun kita dah boleh buy dah sebenarnya. Sebab kalau kita gunakan ilmu logik pun kita dah tahu dah. Kalau dulu satu hari dapat 3 juta pun payah. Ini dalam sekelip mata dah boleh dapat 3 juta volume. Kita dah tahu dah. Memang harga nak naik dah, nak boom dah. Jadi kita cuma perlukan confirmation saja. Kita dapatkan confirmation, kita buy lah. Contohnya benda yang berlaku kat sini lah. Dekat sini dia dah mencecah 3 juta. Dan kita nampak sini dah ada confirmation. Kita nampak dah. Jadi maksudnya kita boleh entry dekat sini lah. Entry dekat sini. Kita dah nampak dah. Sebab yang ini berlaku, tapi ini berlaku di sebelah petang. Sebab counter ni belum boom lagi. Dia berlaku di sebelah petang. Jadi apabila dia berlaku sebelah petang, dia naik. Lepas tu berlakunya profit taking. Lepas tu dia turun. Dia turun ni hanya untuk buat retracement je sebenarnya. Dia turun ni, dia turun untuk membuat retracement. Nampak? Dekat sini dia membuat retracement. Maksudnya nanti besok InsyaAllah dia akan naik semula. Pergi dekat dia punya resistance. Pergi, lepas tu dia go. Macam tu. Jadi kita dah tahu dah. Jadi confirmation dah ada. Bermaksud kalau besoknya contoh hari Isnin, pagi-pagi di sini dia dah naik 3 juta dah. Pagi-pagi, awal pagi dah naik 3 juta. Jadi nak tunggu apa? Kalau habis je trading time dia tu, kalau sini 3 juta, kesudahannya mungkinlah 60 juta, 40 juta, 30 juta kan. Jadi tersentuhlah harga. Bila volume banyak, harga mesti naik. Ataupun volume banyak, harga mesti turun. Dia dua je. Sama ada volume banyak, harga naik. Volume banyak, harga turun. Itu saja. Jadi dalam keadaan counter ni daripada bawah, for sure dia akan naik. Takkanlah dia balik ke bawah. Tak logik lah kan. Ikut logik ni pun dia mesti nak naik. Jadi dia akan naik dah ke atas. Macam tu. Jadi nak tunggu apa lagi? Just nak tunggu confirmation. Sebab benda ni berlaku di sini. Di sinilah. Tapi insyaAllah kemungkinan hari Isnin mungkin dia akan berlaku di sini. Confirmationnya berlaku di sini. Kita akan nampak ada dua signal. Kalau signal tak dapat pun, kita tengok indikator pun cukup. Tengok dekat indikator ni, ada dua signal ni. Maksud ada new high volume. Dapat lagi satu lagi commercial, entry lah. Jangan tunggu sampai signal boom. Jadi selepas je ke, lepas tu dapat signal boom. Bila signal boom, harga dah pacak naik atas. Bila harga tu pacak naik atas, kita dah untung lah. Kalau baru nak masuk, rugilah kan. Dia macam tu. Okay. Jadi confirmation dia ialah di sini. Di sini confirmation dia. Confirmation ialah apabila berlaku volume ni keluar daripada baseline ni di awal-awal pagi, itu adalah signal buy.
Yang kedua, confirmation ni adalah di sini. Di awal-awal pagi keluar dua batang hijau ni, new high volume, dua batang hijau ni, maksud itu adalah scalar buy. Maksud confirmation 1 ada kat sini. Di sini ada confirmation 1, sini ada confirmation 2. Dan sebelum tu kita dah ada watch list, sebab kita dah tahu counter ni memang sebelum ni counter yang memang dalam keadaan dalam keadaan yang tak aktif dan kembali aktif. Jadi counter ni nak pergi ke fasa agresif. Sebab fasa agresif itu adalah dalam wave 3. Dalam Elliott wave dia adalah dalam wave 3. Jadi itu yang kita nak. Kita tahu dalam wave 3 dia punya kenaikan dia tinggi dan panjang. Jadi kenaikan yang tinggi itulah kita nak balun tu. Masa itulah kita nak ambil peluang. Jadi kalau kita tak ambil peluang, rugilah. Lagi satu, kita tak perlu risau. Sebab dalam Bursa Malaysia, kaunter ada banyak. Ada beribu-ribu kaunter. Setiap hari ada kaunter yang menuju ke wave 3. Benda-benda ni memang akan berlaku berulang-ulang kali dan mesti ada. Walau dalam keadaan market yang teruk pun, dalam indeks KLCI yang teruk pun, masih ada kaunter yang membuat wave 3. Masih ada. Jadi tak risau. Jadi kita just screen, jumpa, masuk dalam watch list. Jadi kalau signal keluar, kita tak tergagau-gagau. Tapi kalau yang dah biasa kan, dia tengok dua indikator ni pun, kalau tak buat tu pun dia dah boleh entry. Sebab dia tahu, dia guna logik akal je. Kalau pagi-pagi dah boleh cecah 3 juta dan price dia dalam keadaan trending, jangan dalam keadaan downtrend. Kita nampak dia punya price to movement dia dalam keadaan trending. Bermaksud kalau dia trending, lepas tu dia buat retrace, lepas tu kita dapat pula volume pagi-pagi tu tinggi, dan kita pula ada pula confirmation daripada buy volume spike ni, dah ada 2 confirmation. Maksudnya dah boleh masuk dah. Cuma kita pasang cut loss tu kalau takut anything happen. Contohnya tiba-tiba dapat berita berlaku rusuhan ke, atau Perdana Menteri berlaku ni ke, macam-macam lah, gempa bumi, takut benda-benda macam tu. Jadi kita pasang lah cut loss siap-siap, yang benda-benda yang boleh merencatkan. Tapi dalam keadaan normal, tak ada apa-apa, memang secara logik ni dia akan bergerak lah. Jadi itulah cara untuk menggunakan baseline dan fast rate volume spike. Jadi dekat sini, dekat sini, inilah yang penting yang kita kena fahamkan. Nota yang saya bagi ni kena hadam betul-betul lah. Jadi kita boleh tahu kalau yang volume ni semakin naik, harga semakin naik. Kalau katakan volume semakin naik, harga semakin turun, itu bahaya. Maksud BE kena get ready untuk kita BE ataupun cut loss. Ini bahaya ya. Jadi that's why kita kena perhatikan setiap batang volume yang selesai complete. Kita perhatikan macam mana dia punya susunan dia, rupa bentuk dia. Kalau nampak macam ni, kita tahu sama ada dia nak buat pullback atau reversal. Kadang-kadang dia cuma sekadar pullback je, dia buat retracement saja, lepas tu dia dia naik balik. Kadang-kadang dia terus buat reversal, sebab kadang-kadang dia bersambung mula. Jadi macam ni, dia naik, lepas tu dia buat reversal. Lepas tu mungkin dia dapat yang merah sikit, yang kuning sikit, dia akan buat reversal lah. Lepas tu dia sambung lagi kenaikan. Super gak yang ini pun kita tahu, walaupun dia dalam keadaan turun, dia turun, nampak momentum dia semakin rendah, volume semakin kecil, kita tahu momentum dia dah habis. Mungkin akan berlaku pullback ataupun reversal. Maksudnya dia pullback sekejap, dia turun balik. Jadi bila dia buat pullback tu, kita dah ada support baru kat bawah ni lah. Tapi kalau dia terjun lagi sekali, maksudnya itu kita kena cabut. Sebab bila dia naik tu, dia turun balik, bermaksud dia naik tu dia cuma retest saja. Dia retest, lepas tu dia terjun balik. Jadi that's why kita kena get ready lah. Jadi that's why setiap volume dengan price ni kena selalu tengok, kena faham. Daripada situ boleh nampak pergerakan dia macam mana. Ini setting yang saya suruh macam mana nak buat tu, untuk buat screen nya. Ini tak ada apa.
Okey, kita akan pergi, ini pun dah semua orang dah faham dah. Fasa ni accumulation, markup, distribution ni semua orang dah faham dah. Okey, yang penting inilah fasa-fasa ni. Kita nak kena faham ni fasa daripada permulaan. Fasa accumulation ni maksudnya counter yang tak aktif, lepas tu dia semakin aktif. Dekat situ dia semakin aktif, dekat sini kita nampak dia semakin aktif. Lepas tu kita nak tunggu fasa yang fasa cemerlang dia ni, fasa 3 ni. Masa ni yang kita nak ni. Kita nak write daripada sini lah. Kita nak daripada sini, kita nak write daripada sini. Daripada sini kita dapat masuk, daripada sini kita dapat masuk terus sampai atas. Macam tu. Itu yang kita nak. Jadi kalau kita tak kalau kita tak ni let rugilah. Jadi kita boleh nampak kan, kita boleh nampak dia dalam masa pagi ni, nampak dia dah cross line putih ni. Nampak berapa bar ni, sebab tak boleh nak besarkan. Kalau tak kita nampak dah dekat bawah ni, kita dah boleh nampak dah. Dalam masa beberapa minit dia dah memotong baseline putih. Jadi kalau kita gunakan ilmu logik dia, kalau pagi ni dalam masa beberapa minit dah potong dengan sini, petang ni agak-agak dia sampai mana. Jadi kena ilmu logik, kita tahulah dia memang pergi harga akan naik lebih tinggi lah. Jadi daripada awal lah kita masuk, lepas tu kita rat sampailah dia kena kita punya BE kan. Jadi kita guna yang Fibonacci yang saya dah ceritakan tu. Okey, okey, lepas tu jadi fasa ni lah, inilah fasa dia. Lepas tu baru dia akan membuat penurunan. Sebab ini dah masuk fasa distribution. Dia naik, lepas tu dia akan start bertukar trending dia menjadi downtrend. Nampak? Ni distribution dah. Jadi selepas tu kita janganlah masuk lagi. Carilah counter lain. Kerja kita cari counter kita sampai level tu je. Memanglah counter ni boleh naik semula, tetapi dia punya kadar risiko dia dah semakin tinggi. Sedangkan kita ada counter-counter yang berisiko rendah. Apa cari yang berisiko tinggi, kan? Jadi carilah counter-counter yang berisiko rendah. Jadi kita cari, sebab counter banyak, ada beribu-ribu counter kan. Kita just scan je. Scan pun bukannya lama sangat, sebab kita dah ada setting kita kan. Hari-hari akan keluar counter kat sini. Just cari saja. Okey, jadi kita pun okey, ini pun selesai dah. Okey, lepas tu kita yang fast trade volume spike ni. Okey, ini ialah kita kena kenal dia punya volume bar ni. Yang tadi yang kita dah tengok kat atas tadi. Kalau katakan volume bar ni semakin lama semakin tinggi, yang hijau ni semakin lama semakin tinggi, masa harga momentum dia kuat untuk naik. Tetapi bila kita jumpa yang merah, kita tengok next yang merah tu macam mana rupa dia. Kalau next yang merah tu semakin lama semakin rendah, kita tak payah risaulah. Kita tahu dia punya momentum dia semakin lama semakin kurang. Kita tahu dia sebenarnya hendak membuat retracement saja. Jadi kita biar je lah. Jadi kita relax je, kita tengok. Lepas tu kita nampak dapat hijau lagi. Kita dapat hijau dan semakin rendah. Kita tahu momentum naik pun sama. Dia naik tetapi dia punya momentum semakin berkurangan. Lepas tu dapat lagi yang merah. Yang merah pula sama juga, tak cukup kuat. Lepas tu kita dapat hijau yang cantik. Kita dapat hijau yang semakin lama semakin naik. Kita nampak dia punya hijau ni semakin lama semakin tinggi. Bermaksud momentum dia semakin kuat. Bila momentum semakin kuat, kita just ride je lah, relax je. Lepas tu dapat balik merah. Merah pula semakin lama, volume ni semakin lama semakin pendek. Bermaksud momentum dia semakin lemah. Jadi kita biar je lah, relax je lah, kita tengok. Lepas tu kita biarkan. Lepas tu jumpa balik yang merah, tengok sama juga keadaan. Lepas tu kita jumpa balik yang hijau macam ni. Maksudnya dia punya rally tu lama lah. Kita just layan je lah, layan biar. Tetapi pada masa yang sama, BE kita kena update lah. Harga semakin lama semakin tinggi, janganlah sampai lupa nak update BE kita untuk update, pindahkan ke atas. Bila naik lebih tinggi, pindah. Kita gunakan Fibonacci kita tu 38.2 tu, kita pindah. Jumpa pucuk baru pindah. Jumpa pucuk baru pindah.
Tetapi apabila berlaku reversal, kita tak kisahlah, memang itulah rezeki kita. Sebab TP kita sekadar tu je lah. Tetapi apabila keadaan macam ni, kena jaga-jagalah. Apabila jumpa keadaan macam ni, apabila volume merah ni semakin lama semakin panjang, semakin lama semakin panjang, dan sebelum pun sama, sebelum tu pun dia dah berlaku, semakin lama semakin panjang, semakin lama semakin panjang. Jadi yang ini adalah tanda-tanda akan berlaku reversal. Masa tu kalau kita nak close, maksud kita dah boleh rapatkan BE kita. Apa yang kita perlu buat ialah BE kita rapatkan. Contohnya kalau katakan BE kita BE kita mungkin kita pasang di sini. Kita pasang BE kita mungkin di sini. Contoh BE kita mungkin di sini kan. Ini kita BE kita. Okey. Tetapi kita dah nampak, ish, bahaya ni. Ini dah dalam keadaan bahaya ni. Ini nak berlaku reversal ni. Kan? Apa lagi, kita pindah lah. Kita pindah BE kita di atas. Bagi dekat sikit. Kalau kena, jadi untung kita masih lagi ada extra bonus untung kita kat sini. Jadi kita ada lagi extra bonus kita untung kat sini. Lepas tu tiba-tiba dia pum dia jatuh. Lepas tu kena BE kita, jadi kita TP dah kat sini. Line ni line TP dah jadi. Okey. Lepas tu dapat pula benda ni. Apa lagi? Dia dah dapat benda ni, dia pun junam dah turun. Macam tu. Jadi that's why kita kena sentiasa perhatikan susunan dia punya volume ni. Gigi dia tu kena tengok tinggi rendah. Kita boleh tengok rapat ke jarang ke. Lepas tu line putih ni dia punya average volume ni pun kita tengok. Jadi kita just perhatikan tu. Jadi tak susah. Okey, selepas tu kita nampak macam ni. Kita dapat volume hijau ni tinggi, bermaksud banyak buy kat atas ni. Tapi selepas tu kita dapat volume merah pun tinggi juga. Jadi kita kena risau. Bahaya ni. Dapat ni pun tinggi juga walaupun dia tak memotong. Kita tunggu next volume dia macam mana rupa. Next volume dia kita nampak pendek. Okey lah, alhamdulillah lega lah kan. Nampak. Lepas tu next lagi pendek. Next dia lagi pendek. Maksudnya kita dah boleh lihat. Tetapi kalau dia next dia makin tinggi, kena jaga-jaga lah. Itu mungkin akan berlaku reversal. Jadi kita kena bersiap sedia lah. Kalau patut cut loss lah. Kalau patut BE lah. Macam tu. Jadi kena sentiasa alert. Jangan tengok je pergerakan volume dia macam mana. Jadi okey, super kat macam ni. Pagi-pagi volume dah banyak, kita pun dah masuk. Kan, kita pun dah masuk, volume ni kita dah dapat signal, early bird signal confirmation kita pun dah masuk. Dia pun dah naik sampai atas. Kita dah dapat atas, dia cuba membuat pullback, jadi dah ada satu pucuk yang pertama. Jadi pucuk yang pertama kita dah boleh run kita punya Fibo, cari dia punya cari dia punya point dia tu 38.2 tu, kita cari point dia. Lepas tu kita pasang BE dia. Mungkin dia BE dia dekat sini. Kita pasang lah siap-siap BE kat situ. Okey. Lepas tu kita nampak merah tingginya. Lepas tu dapat hijau. Okey, lega sikit lah. Lepas tu dapat lagi merah. Tapi kita nampak merah ni dengan merah ni dia rendah. Lepas tu dapat hijau. Lepas tu dapat balik yang tinggi. Maksud ini berlaku pertumbungan antara bull dengan bear tu sangat kuat lah. Pertarungan yang kuat. Dan selepas tu kita nampak merah ni semakin kurang. Bermaksud bear ni semakin lemah. Maksud dia nak kalah. Jadi masa tu kita biar je lah, kita ride je. Kita tak risau. Kita nampak dia semakin lemah. Semakin lama makin lemah. Lepas tu kita nampak hijau balik. Lepas tu yang merah. Lepas tu kita nampak yang merah ni semakin lemah. Jadi kita nampak harga dia macam sideways. Walaupun ada kenaikan tapi dia macam sideways. Lepas tu kita ride je lah. Jadi BE kita. Jadi apabila berjumpa dengan pucuk baru, apa yang kita perlu buat, ubahlah BE kita. Apabila ini pucuk yang mula yang tadi kita jumpa, lepas tu kita dah jumpa pucuk baru.
Jadi kita run balik Fibonacci, tengok kat mana point dia. Point dia mungkin dekat sini. Point yang baru PE kita. Ini PE yang pertama, ini PE 1, ini PE 2. Macam tu. Lepas tu kita jalan. Kita nampak ada pucuk baru. Pucuk baru ni dengan pucuk ni tak jauh beza. Kalau nak ubah boleh, tak nak ubah boleh. Tapi kalau nak ubah boleh je. Run je lagi sekali ubah. Tapi kalau salah mak sikit sangat kan, malah kalau ubah biar je lah. Biar je lah. Sampai katakan dia naik tinggi, ada pucuk lagi yang baru kan. Ni dengan pucuk ni kan nak ni lah, nak secure kan. Run lagi Fibo tu. Kita ambil dah pucuk ni. Kita dapatlah dekat sini. Kita dapatlah BE yang ketiga. Lepas tu dia naik, jumpa lagi pucuk lagi atas. Ada jumpa pucuk atas lagi ni. Kita run lagi, kita mungkin dapat dekat sini. Dekat BE yang kita BE kali keempat. Lepas tu tiba-tiba dia junam. Bila akan nampak harga nak junam, kita nampak dekat sini pun dah ada kenaikan kan. Nampak kat sini dia berlaku kenaikan. Nampak dia punya volume merah ni semakin lama semakin tinggi. Yang lain dia semakin lama semakin rendah. Semakin lama semakin rendah kan. Kita nampak dia semakin lama semakin tinggi. Dan kita BE pun dah ada kat atas. Tiba-tiba dia kena kita punya. Jadi inilah kita punya TP. Ini adalah TP kita. Jadi kita akan dapat, kita masuk daripada bawah ni, kita right sampai ke sini. Jadi tengoklah berapa rezeki kita. Kalau kata kita masuk harga kata RM1 di mesin, sampai sini RM1, contoh RM1.25, maksud kita dapat 25 sen dia punya ni lah, 25 sen persamaan. Kalau kita masuk ni 100 lot, kita dapatlah dalam 25 sen lebih kurang dalam 2,500. Okey, cukup lah tu. Macam tu. Okey. Okey, ini adalah case tadi. Ini yang saya dah bagi tadi. Bila lagi ada bagi. Jadi apabila kita nampak dekat sini, counter ni dah lama dia dalam keadaan tak aktif. Dia dah lama tak aktif. Counter ni dah lama tak aktif. Jadi counter ni yang kita nak cari. Bila counter ni dah lama tak aktif dan dia apabila kita nampak dia semakin aktif, jadi dalam sini kita dah jumpa awal counter ni. Jadi kita dah get ready dah. Pagi-pagi je, dalam masa beberapa minit dia dah tembus dah dia punya baseline tu. Tak tunggu apa. Di sini pun kita dah boleh masuk. Kita dah masuk kat sini. Jadi kat sini kita masuk, kita right dah untung dah. Lepas tu kita nampak dia punya candlestick ni dapat merubuh tu kan. Hampir merubuh tu, walaupun dia ekor belakang dia hampir merubuh tu. Dan dia tak ada pucuk. Maksud dia hendak membuat kenaikan lagi, yang membuat sambungan. Jadi kalau mana geng-geng BTST, dia memang counter ni dia memang dah masuk awal-awal dah. Counter ni memang akan berlaku gap up. Jadi apa nak tunggu? Jadi geng BTST akan beli dah petang tu. Jadi bayang mana kita ni kalau kata dah jual, masuk balik lah. Kalau kita dah right dari bawah, kita dah jual, kita masuk balik lah. Jadi BTST dah pula. Okay, BTST masuk kat sini. Lepas tu dapat gap up. Jadi kalau gap up, bagi mana yang warna right, dia right lah, cuma pasang kat bawah lah, dia right lah. Tapi kalau dia tak nak, dia nak makan dekat sini, dia boleh lah set TP kat sini dalam 3 bit ke 4 bit. Memang insyaAllah memang senang-senang dia dah dapat 3 bit 4 bit tu. Okey, tapi kalau mana-mana yang ni, dia boleh right sampai atas. Dia right sampai atas, dia cuma perlu pasang BE je lah. Dia right sampai harga tertinggi, lepas tu dia close lah. Jadi counter macam ni, kalau bagi yang tak nak pasang BTST, katakan dia boleh dia pasang tajuk kat sini. Dia pasang tajuk ialah mesti di atas daripada resisten. Jadi jarak antara resisten janganlah terlampau jauh. Kita nampak counter ni berhenti di bawah resisten, gap dia hampir. Gap dia terlalu hampir. Jadi kita pasang tajuk kat bawah, dekat sini. Kita pasang buy stop limit. Kita pasang. Besoknya dia gap up, kena drop, dia naik atas. Jadi kenalah kita punya tajuk. Macam tu. Itu cara kita pasang tajuk. Tapi kalau katakan kita nampak ni daripada awal, kita better kita buat BTST je terus. Sebab kalau kita buat BTST,
kita makan daripada bawah. Kita makan daripada bawah sampai atas. Macam tu. Tapi kalau kita tak sempat, kita selepas je pukul 5 baru nampak, alamak, kaunter ni tak sempat dah nak masuk, nak buat BTST. Kita pasang tajur kat atas. Pasang tajur kat atas. Sebab kalau kita nak beli secara biasa, memang takkan dapat. Memang payah nak dapat sebab harga naik terlalu laju. Jadi kita pasang tajuk siap-siap, buat buy stop limit, pap kena zoom naik atas. Macam tu. Jadi kaunter-kaunter macam ni bila nampak tu jangan lepas peluang lah. Jadi kalau kita dah buat kita dah buat screener menggunakan trading view, lepas tu kita check confirmation dekat baseline, kaunter ni memang dah jumpa dah kaunter ni. Sepatutnya dah jumpa dah kaunter ni. Jadi kalau dah jumpa memang dah ada dalam watchlist. Maksudnya bila dah jadi je macam tu, nak tunggu buat apa lagi kan. Jadi memang kita tangkap memang wave 3 je. Memang apabila dia dah agresif tu, harga naik terlalu tinggi tu, memang wave 3. Dalam Elliott wave 3. Walaupun kita tak pandai nak lukis, terkial-kial nak lukis kan, tapi kita tahu dah kita duduk dalam wave 3. Memang wave 3 adalah wave yang paling panjang, yang paling tinggi kenaikan. Jadi kita hayun lah. Jadi kita memang target kita wave 3 dah. Wave lain abaikan. Wave lain tu bagi kat orang. Kita pilih wave 3 saja. Jadi dalam bursa Malaysia tu ada banyak beribu kaunter. Hari-hari ada kaunter yang wave 3. Jadi kita cuma cari yang tu je. Kita cari je. Okey, ini nak pergi wave 3. Wave 3 kita sapu. Jumpa lagi kaunter. Oh, ini nak pergi wave 3. Wave 3 je kita sapu. Dia macam tu. Walaupun kita tak faham Elliott wave, tapi kita tahu. Kita boleh detect kaunter-kaunter ni. Itu saja. Jadi daripada sini kita boleh nampak lah. That's why kalau siapa yang ada ilmu Elliott wave, dia boleh buat dia boleh uji lah, dia boleh buat confirmation balik. Dia boleh buat dia boleh nampak dah. Setiap pergerakan naik dan turun tu memang ada volume dia. Dia naik pun ada volume, dia turun pun ada volume. Jadi selepas dia dah naik, lepas tu akan berlaku volume yang banyak, tapi volume itu adalah volume untuk dia turun. Jadi volume yang banyak untuk dia turun tu janganlah kita pergi masuk. Sebab volume yang banyak tu dia ada dua. Ada volume untuk naik, ada volume untuk turun. Kita hanya masuk pada keadaan volume untuk naik. Jadi volume yang turun tu janganlah kita gatal lagi masuk. Kita kena tengok lah macam mana rupa dia punya market structure dia macam mana. Tapi bagi orang yang dah biasa tengok market structure, tak ada masalah sebenarnya. Sekali tengok dah nampak market structure tu nak turun ke ataupun nak naik kan. Walaupun kita tak pasang EMA ke apa ke SMA ke apa ke kan. Kita tengok dengan mata kasar pun kita tahu dah dia nak naik ke nak turun kan. Jadi kita kita kena ni lah, kena alert lah. Okay, screener setting pun dah tahu macam mana nak setting. Kita tahu setting yang macam mana. Lepas tu ini ialah dia punya ni fast strip baseline ni, macam mana nak guna. Kalau kata kita nak ni, kita scroll saja, scroll ke belakang, kita boleh nampak dia punya volume ni, kita boleh nampak dia volume ni, kita nampak dia duduk di bawah garisan putih. Itu kita tahu tak aktif. Jadi antara putih dengan merah itu ialah dalam keadaan dia aktif, tapi tak agresif. Agresif adalah di atas merah. Di atas merah dia adalah agresif. Tetapi ada keadaan, dalam keadaan yang mana dia berlaku kadang-kadang dia jadi hyperaktif. Jadi itu di atas daripada garisan kuning yang saya dah buang tadi, itu dia jadi hyperaktif. Hyperaktif pun tak bagus. Jadi bila kita pasang yang kuning, kita akan jumpa satu kaunter yang hyperaktif, dia duduk di atas kuning. Jadi kalau duduk dah di atas kuning tu jangan masuk lah. Sebabnya kalau dia jatuh tu, jatuhnya bukan kecil-kecil lah. Dia jatuh terempas. Jadi kalau boleh yang itu kita tak payah ambil lah. Sebab bukan apa, sebab dia akan berlaku wave 3 tetapi dalam keadaan downtrend. Jadi wave 3 dalam keadaan downtrend, memang dia kejatuhan dia adalah sangat tinggi lah.
Jadi kalau jatuh terempas tu memang sakit lah. Jadi that's why kalau katakan kita dah dapat surround counter ni, jadi jangan apa ni, jangan terlalu apa, ada sentimental value dengan satu-satu counter lah. Jadi kita tak perlu nak apa ni, setia dengan counter-counter tu. Kita sebagai apa ni, fast rate trader ni, kita anggap kita ni macam pemain bola sepak profesional. Kita main team A, kita main all out dekat team A. Kalau team A ni, kalau kita nampak team A ni dah tak bagus, nampak dia dah goyang, kita cabut lah, pergi cari team lain. Nampak team lain tu pun dah goyang, kita cabut kepada team lain. Kita nampak team yang bagus, kita masuk. Barulah kita, nama kita sentiasa bagus kan, sentiasa terkenal. Tapi kalau kita setia dekat satu-satu team tu, sampai team tu dah merudum, jadi dengan nama-nama kita membusuk sekali. Jadi that's why kita macam saham ni lebih kurang macam tu, macam pemain bola sepak profesional. Kita akan tukar counter hari-hari. Hari ni counter ni, besok counter ni, lusa counter lain. Lepas kita dah untung kat counter tu, apa nak jadi kat counter tu, itu dia punya hal. Okey. Ini dah. Okey, yang dia ni. Okeylah, saya ingat mungkin cukup sekadar tu. Kalau ada apa-apa yang tak faham, ataupun ada apa-apa yang kekurangan, nanti boleh tanya dalam grup je lah, ataupun boleh PM personally lah. Kalau segan nak tanya dalam grup kan, tanya personally lah. Kalau saya ada masa, saya akan jawab. Okey, ingat cukup sekadar tu. Okeylah, kalau ada salah silap, saya minta maaf, sebab setiap manusia tu ada kelebihan dan ada kekurangan. Jadi yang tu kita kena faham lah. Okey, cukup sekadar tu. Okey, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.